warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dapat bersama-sama pada malam ini menambahkan ilmu pengetahuan dan menambahkan keyakinan kita kepada Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkatan dan juga kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama belajar berkaitan dengan salah satu daripada ciri-ciri ataupun unsur-unsur yang ada di dalam agama kita, iaitu Islam. Kita panggil al-jinayat ataupun kita panggil al-jarimah. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Apabila kita menyebut tentang Islam, maka Islam ini ulama menyebut terdiri daripada 4 perkara yang besar. Perkara yang pertama kita panggil al-ibadat. Yang kedua kita panggil al-muamalat. Yang ketiga kita panggil al-munakahat. Dan yang keempat kita panggil al-jinayat. Orang pondok kata 4 rubuk. Ada 4 rubuk. Rubuk ibadat, rubuk jinayat, rubuk munakahat, dan juga rubuk orang panggil jinayat. Ada 4 rubuk yang mana Islam tidak terlepas daripada keempat-empat rubuk ataupun orang panggil unsur-unsur tadi. Maka pada malam ini kita akan bersama-sama melihat dan kita sama-sama meneliti rubuk yang terakhir, iaitu al-jinayat. Yang mana al-jinayat ini saya berkongsi dengan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Saya berkongsi pengalaman dan juga berkongsi ilmu ini dengan saya baca sebuah kitab yang saya bawa pada malam ini, Qanun Jenayah Syar'iyyah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis, oleh Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Kalau kita tengok bekas mufti Sabah ni, dia ada tulis satu kitab lagi, iaitu Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kitab yang hamba baca pada malam ini ada jual di Jafarawah. Yang mana kitab ini kalau kita tengok, dia sudah tulis ataupun cetakan pertama pada tahun 1996. Lama dah. 1996, yang mana diterbitkan oleh Darul Ma'rifah Kuala Lumpur. Tetapi ilmu yang ada dalam buku ni kita boleh guna pakai siapa bila-bila. Nak royaknya, berkatnya mufti kita ni tulis, yang mana kita boleh mengambil istifadah
dan juga kita boleh ambil ilmu pada malam ini. Dia kata bahagian pertama, dia kata pengenalan dalam fiqh Islam yang diistilahkan oleh fuqaha qanun ataupun syariah ialah perundangan Islam atau perundangan syarak yang termasuk di bawah perundangan tersebut undang-undang jenayah syar'iyah atau undang-undang qanun jenayah syar'iyah, iaitu undang-undang syarak bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syar'iyah. Jenayah menurut fuqaha Gabriel iaitu perbuatan ataupun perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabuli kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Itu maksud jinayah, iaitu perilaku yang jahat ataupun perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabuli kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Jenayah mengikut pentakrifan fuqaha sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 2.1, iaitu adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perilaku seseorang membunuh ataupun menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan ataupun melukakan yang wajib dikenakan hukuman qisas ataupun diat. Tu. Yang mana jenayah di dalam Islam ini sebagaimana yang disebut tadi, secara ringkas kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama kita panggil hudud, hukuman hudud. Hukuman hudud ni gabriya hukuman hudud, iaitu hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh diubah, suai dan dipindah. Ni orang panggil hukuman hudud, iaitu hukuman yang berkaitan rapat dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah Taala yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan juga Rasulnya yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah Taala, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bila kita sebut berkaitan dengan hudud, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu tidak boleh dimaafkan. Tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun kerana ia berkaitan rapat dengan hukukullah, berkaitan rapat dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud ada berapa? Yang pertama sekali berzina. Yang kedua menuduh orang yang berzina. Kita tuduh lelaki ataupun perempuan yang baik berzina. Yang ketiga minum arak. Yang keempat mencuri. Yang kelima murtad. Yang keenam merampok. Yang ketujuh penderhaka ataupun kita panggil buruh. Ingat 7. Bila kita sebut tentang hudud, maka kesalahan hudud ini ada 7. Okey. Yang kedua, hukuman qisas. Gabriel qisas ini amo sebut secara ringkas sebab pada malam ini amo nak tekankan hukum yang ketiga. Hukuman qisas adalah sama seperti hukuman hudud juga, iaitu
hukuman yang telah ditentukan dan telah ditetapkan Allah Ta'ala hukumannya di dalam Al-Quran dan juga hadis yang wajib dikenakan penjenayah yang sabit kesalahannya di dalam mahkamah. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, melukakan dibalas dengan luka, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Tu orang panggil qisas. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qisas dia ada 3. Yang pertama, membunuh orang lain dengan sengaja, ataupun dia panggil al-qatlu al-amdu. Bunuh orang dengan sengaja. Memang niat dia nak bunuh orang. Yang kedua, menghilangkan ataupun mencederakan salah satu anggota badan orang yang lain dengan sengaja. Dan yang ketiga, melukakan orang-orang lain dengan sengaja. Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan balasan bunuh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh. Okey, yang kedua, hukuman qisas ini iaitu yang pertama sebagaimana yang kita belajar tadi, kita membunuh orang lain dengan sengaja, kita panggil al-qatlu al-amdu. Yang kedua, membunuh dengan tidak sengaja, iaitu qatlu shibhil amd. Kita bunuh orang dengan tidak sengaja, tanpa niat. Dan yang ketiga dia panggil tersalah bunuh, ataupun kita panggil al-qatlul khata', bunuh dengan tidak sengaja, bunuh dengan salah bunuh. Maka ketiga-tiga kesalahan tadi dia di bawah dihukum hukuman qisas. Hukuman qisas ini sebagaimana yang saya sebut tadi, dia kena balas dengan mati. Kalau dia bunuh, maka orang itu kena bunuh. Si pembunuh kena bunuh. Kalau dia mencederakan anggota badan, sebagai contoh telinga kau, ataupun orang panggil hidung kau, maka dibalas dengan telinga juga. Maka bukan setakat dibalas dengan telinga, maka dia diberi ganti rugi. Dalam bahasa Arab kita panggil dia. Kita panggil ganti rugi. Kalau manusia dibunuh, berapa ganti rugi dia? Nyawa kita yang ada ni berapa nilai dia? 100 ekor unta. Nilai kita ni 100 ekor unta, berapa banyak? Kita nilai dengan unta ni berapa mahal. Kita kali dengan 100, tubiklah 400,000 ke 500,000 ke. Ni nilai kita. Manusia, kalau kita orang panggil kita bunuh orang tu, maka kita kena bayar ganti rugi. Ataupun Allah Ta'ala ataupun syariat kita, dia bagi kelonggaran. Bukan kelonggaran, dia bagi satu lagi, iaitu al-afu, kemaafan. Kemaafan ini bermaksud apa? Bila keluarga kita dibunuh, wal'iyadzubillahi min zalik, maka kita maafkan kepada pembunuh tadi. Kita maafkan dia. Maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memaafkan orang lain hak bunuh ahli keluarga kita, pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kita lah, sama ada kita nak ambil dia ataupun kita nak memaafkan dia, itu terpulang kepada kita. Tetapi agama kita, syariat kita memberi kelonggaran kepada kita untuk kita maafkan orang yang membunuh. Siapa yang boleh maaf? Keluarga si mati. Atau orang panggil keluarga si mati lah. Sama ada dia nak maaf ataupun tidak maaf, itu terpulang kepada kita. Tetapi dalam undang-undang sivil, dia tidak ada kemaafan ni, tak ada. Kalau ada pun, orang suku Sakak, dia panggil panel orang-orang tertentu yang memberi kemaafan. Sedangkan di dalam Islam, ahli keluarga kita sendiri,
Nak maaf ke ataupun tidak maaf, itu terpulang kepada kita, kelonggaran yang diberikan kepada syarak. Okey, 2. Yang ketiga, hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir inilah yang ambo nak hurang secara detail sikit. Ta'zir ni ke apa? Iaitu kesalahan yang hukumannya merupakan dera. Iaitu penjenayah tadi tidak dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas. Hukuman ta'zir dalam qanun jenayah syar'iyah adalah hukuman yang tidak ditentukan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala qadar ataupun bentuk hukuman, iaitu di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hudud butir ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Qisas jelas dalam Quran, dalam hadis. Tapi ta'zir Allah Ta'ala tak sebut dengan jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Maka hukuman ta'zir adalah hukuman dera ke atas penjenayah yang telah sabit kesalahannya dalam mahkamah, dan hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud ataupun qisas, kerana kesalahannya yang dilakukan oleh penjenayah itu tidak termasuk di bawah kes yang membolehkan dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas. Kita bagi contoh hukuman-hukuman ataupun orang panggil kesalahan jenayah syar'iyah yang dilakukan bukan di bawah hudud ataupun qisas. Kita bagi contoh iaitu musahaqah. Musahaqah ni dalam bahasa Melayu kita panggil lesbian. Lesbian, tina dengan tina buat projek, kita panggil musahaqah. Berigak. Kalau dua orang ni berigak ataupun jantan dengan jantan berigak, pasangan gay ataupun lesbian, tiba-tiba dia berigak, dia sabit kesalahan, maka dia akan dikenakan hukuman ta'zir. Maknanya hukuman apa panggil kesalahan hak dia buat tidak ada di bawah hudud dan juga qisas. Seseorang hakim, jenis ataupun qadar serta bentuk hukuman ta'zir itu adalah terserah kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah itu. Kerana hukuman ta'zir itu adalah bertujuan untuk menghalang penjenayah-penjenayah mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan tadi, bukan untuk menyeksa mereka. Sebab tu ta'zir ini iaitu ta'dib. Nak ajar penjenayah-penjenayah supaya mereka tidak mengulangi melakukan kesalahan-kesalahan syar'iyah. Seseorang hakim. Jadi saya nak sebut kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiga orang panggil benda yang penting di dalam jenayah syar'iyah ini, hudud, qisas dan juga ta'zir ini, dia ada tujuan dia. Syarak laksanakan ketiga-tiga tadi, hudud, qisas dan juga ta'zir ini ada tujuan dia. Sebagaimana yang disebut oleh mufti kita ni, tujuan dia tidak lain tidak bukan iaitu nak jaga maqasidus syariah. Nak jaga maqasidus syariah, iaitu yang pertama nak jaga agama. Tujuan kita laksanakan hukuman ke atas mereka-mereka yang melakukan jenayah ini, yang pertama sekali untuk menjaga agama, menjaga akidah orang-orang Islam supaya tidak terpesong akidah mereka dari akidah yang sebenar. Contoh kita ambil 5 kesalahan hudud tadi, iaitu murtad. Kenapa orang yang murtad kita ambil tindakan kepada orang yang murtad? Kerana kita nak jaga agama dia. Kita nak jaga agama dia supaya dia kekal dengan Islam, dia tidak masuk agama-agama yang lain. Ni tujuan kita. Tujuan syariat ini nak jaga agama, supaya orang murtad tidak murtad, supaya orang yang nak murtad tidak murtad. Kerana murtad ini Nabi sebut di dalam hadis, man baddala dinahu faqtulu.
Mana-mana orang yang tukar agama dia, faktulu, maka dia kena bunuh. Nak ayatnya besarnya agama Islam ni, bila seseorang itu menganut agama Islam, maka tugas dia besar. Dia kena jaga agama dia, dia kena tunaikan tanggungjawab dia. Dia tak boleh nak murtad begitu saja. Hari ni Islam, esok Buddha, esok Hindu, tak boleh. Kerana agama Islam iaitu agama yang nak menjaga agama orang itu. Sebab tu kita mengharamkan, kita tak benar orang-orang Islam ni murtad. Kerana apa? Kerana nak jaga agama dia supaya dia tidak jadi syirik. Dia tidak jadi orang panggil, apabila dikenakan hukuman, maka hukumnya dia berat. Dan sebab itulah kalau kita tengok murtad pada hari ni dengan tidak adanya orang panggil hukuman yang ketat, tidak adanya orang panggil pantauan daripada pihak yang berkuasa, tidak adanya orang panggil hukuman yang berat, menyebabkan ramai di kalangan orang kita lah ni Melayu Islam yang murtad. Kalau kita perasan ataupun kita tak tahu kau dan juga sebagainya, benda ini menjadi biasa. Murtad ini sudah menjadi biasa kepada orang-orang yang tidak kuat agama dia. Sebab bagi dia bila masuk Islam ni payah. Bapa payah, kena semaya, kena puasa, kena gotu, kena goni. Tapi bagi dia bila murtad, maka dia bebas. Maka ada golongan-golongan yang berusaha untuk menganggap bahawasanya murtad ini adalah hak kebebasan individu. Dia nak memperjuangkan hak individu. Saya nak murtad ke, saya nak keluar daripada Islam, ini hak saya, hak individu saya. Awak tak perlu kacau, awak tak perlu nak cara, kerana hak individu. Maka tak perlulah awak bersusah payah. Dan benda ini diperjuangkan oleh salah satu daripada NGO Islam liberal, iaitu Sisters in Islam. Sisters in Islam ini antara 3 perkara yang diperjuangkan oleh puak-puak Islam liberal ini, iaitu hak kebebasan beragama. Selain daripada memperjuangkan supaya LGBT dibenarkan dalam negara Malaysia, begitu juga hak mereka yang kedua, iaitu mereka nak mempertikaikan agama Islam menjadi agama persekutuan. Dan yang ketiga, mereka nak biarlah orang Islam ni ada hak kebebasan beragama. Supaya tak adillah. Nak murtad ke, tak say murtad ke, bila-bila masa tidak menjadi masalah. Maka tujuan kita laksanakan syariat Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala adakan syariat Islam ini, iaitu kita nak jaga agama, ataupun kita panggil hifzuddin. Hifzuddin kan? Jaga agama Islam. Bukan jaga agama Islam dan agama-agama yang lain. Hak tu tak betul. Hak tu orang tewin. Hifzuddin ni jaga agama Islam. Bila kita jaga agama Islam, kita laksanakan syariat Islam, kita buat sebagaimana yang Allah Ta'ala nak, maka agama-agama lain akan otomatik akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Tu maksud hifzuddin. Kalau dia terjemuh jaga agama Islam dan agama-agama yang lain, tak betul tu. Itu tafsiran Islam liberal. Hak Islam sebenar iaitu jaga agama Islam dengan kita melaksanakan syariat Islam. Bila kita laksanakan syariat Islam, secara otomatik agama-agama yang lain mereka boleh mengamalkan ajaran mereka. Dan orang panggil ajaran mereka dan apa sahaja yang mereka nak buat. Tengok negeri kita Kelantan. Kita laksanakan syariat Allah, kita letak dasar kita Islam, maka agama-agama yang lain dia bebas buat gapo dia nak. Orang Sianya, orang Hindunya, orang gapo pun, walaupun berbeza agama, kita tak kacau. Kerana itu hak mereka. Ni nak ayatnya hifzuddin, mengikut tafsiran yang betul dan juga yang tepat. Yang kedua, tujuan dia yang kedua, iaitu kita nak menjaga nyawa. Kita nak jaga nyawa, iaitu hifzun nafs. Kita nak jaga nyawa. Tujuan
jenayah. Tujuan syarak ini iaitu kita nak jaga nyawa, iaitu menjaga jiwa seseorang daripada dibunuh, termasuk juga menjaga anggota tubuh badan seseorang. Kita kenakan hukuman qisas kepada orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Kita kenakan hukuman bunuh kepada dia. Kerana apa? Kerana kita nak jaga nyawa. Kalulah tak ada benda lagu tu gak orang pakat bunuh dengan suka-suka, duk saja bunuh dia tu, duk saja bunuh orang ni. Itu benda yang tidak betul. Islam ajar kita, kalau mau bunuh orang yang tak bersalah, tidak bersalah daripada sudut syarak, maka kamu akan dikenakan hukuman bunuh balas, ataupun kita panggil qisas. Sebab tu tujuan syarak buat, bunuh kena balas dengan bunuh. Bunuh kena balas dengan bunuh. Ini tujuan syarak. Tujuan syarak kata lagu ni, kalau orang bunuh mu kena bunuh balik dia. Ini tujuan syarak yang sebenar. Barulah apa saja yang kita buat betul dengan kehendak Allah Ta'ala, maka tidak akan menjadi masalah kepada kita. Yang ketiga, menjaga harta benda. Tujuan syarak ni sebab nak jaga hifzul mal, jaga harta benda. Mencuri, merampok, hukuman syarak iaitu kerak tangan. Faqta'u aydiyahuma, kita kerak tangan. Kita kerak tangan iaitu tujuan dia gapo? Untuk menjaga harta benda. Tetapi kalau kita tengok lah ni, orang yang mencuri, orang yang merampok semakin menjadi-jadi. Bukan kita royak tak ada undang-undang, ada. Undang-undang ada dalam negara kita. Tetapi undang-undang yang dilaksanakan, undang-undang yang dilakukan itu tidak sebagaimana Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala royak dah, orang yang mencuri kena kerak tangan. Dengan syarat-syarat dia lah, barulah tidak adanya mencuri, tidak adanya merampok. Tetapi undang-undang yang ada pada hari ini tidak mengekang manusia, ataupun tidak mengekang pencuri-pencuri daripada terus melakukan rompakan dan juga kecurian. Tak berhenti. Sebab apa? Undang-undang yang ada tidak memberi gerun kepada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Seterusnya dia kata di sini juga sebagai contoh, iaitu antara nak jaga harta benda. Lepas tu sebut juga di sini kepada kita selain kita jaga harta, iaitu seterusnya, iaitu kita jaga orang panggil jiwa kita. Kita jaga orang panggil harta benda kita. Dia juga kita jaga keturunan kita. Keturunan diharamkan berzina. Bapa? Kerana nak jaga keturunan kita. Bukannya sebagaimana ada kenyataan kata, kalau tak si berlakunya penzinaan, ataupun nak suruh zina ni jadi molek, guna kondom. Tak betul. Tu otak tak betul. Allah Ta'ala haramkan riba, haramkan berzina ini kerana nak jaga keturunan kita. Supaya keturunan kita yang lahir itu, orang panggil betul kena dengan syarak dan juga sebagainya, maka nak mengelakkan zina, Allah Ta'ala suruh kita berkahwin. Comel je, Allah Ta'ala jadikan lelaki dan juga perempuan untuk berkahwin. Tetapi ada golongan yang dia nak supaya dia ni boleh nikah jantan dengan jantan. Nak suruh boleh nikah tina dengan tina. Ini kita panggil tak betul. Kita panggil tak betul lah, ngarut. Mana sabuh nak nikah tina dengan tina. Nak suruh menghalalkan lelaki dengan lelaki berkahwin. Ni orang panggil mukhalafah daripada syarak. Tak betul. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kepada kita nak mengelakkan penzinaan, maka kita kena gapo? Kita kena berkahwin. Berkahwin dengan orang panggil perempuan yang baik, berkahwin dengan lelaki yang baik. Ini adalah tujuan-tujuan kenapa syarak kita orang panggil diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk laksanakan hak tadi, hududnya, kisahnya jadi juga ta'zir. Okey, apabila kita menyebut tentang ta'zir sebagaimana yang bersebut tadi, iaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu yang tidak ada di dalam hudud,
dia juga tidak ada di dalam qisas. Maka antara hukuman-hukuman yang boleh dilakukan oleh orang panggil oleh hakim, hukuman yang boleh diputuskan oleh hakim, antaranya apa? Iaitu sebatan. Selain pada sebatan, dia boleh penjara, dia boleh orang panggil keluar buai daerah, dia boleh denda dan juga sebagainya. Dan sebatan ini adalah sebahagian daripada hukuman ta'zir. Yang mana sebatan dalam hukuman ta'zir ini, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab yang besar, sebagai contoh kitab yang membawa ini, iaitu At-Tashri'u Al-Jinai Al-Islami, karangan Asy-Syahid Dr. Abdul Qadir Audah. Asy-Syahid Dr. Abdul Qadir Audah ini, dia telah syahid di tali gantung. Dia sekali dengan Asy-Syahid Said Qutb radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana kedua-dua ini adalah tokoh gerakan Islam di Mesir. Dia telah mati, telah syahid di tali gantung, dan dia sempat tulis satu kitab yang cukup tebal berkaitan dengan hukum hakam perundangan Islam yang diberi nama At-Tashri' Al-Jinai Al-Islami. Kitab ni diguna pakai oleh ulama-ulama ataupun peguam-peguam pada hari ini. Tak silap ambo, Asy-Syahid Abdul Qadir Audah ini dia seorang hakim. Seorang hakim, dia sempat tulis kitab ni. Maka kita tengok dalam perbahasan kitab dia sebut berkaitan dengan sebatan. Sebatan kepada orang panggil orang yang melakukan hukuman ta'zir. Kita tahu dalam hukuman hudud, Allah Ta'ala telah sebut dengan jelas, orang yang berzina kena 100 kali sebatan. Lepas tu pula orang yang qazaf dikenakan 80 kali sebatan. Orang yang minum arak sama ada 40 kali sebatan ataupun 80 kali sebatan. Hak ni disebut di dalam Al-Quran, dia juga disebut di dalam hadis. Maka bagaimana sebatan-sebatan yang ada di dalam hukuman ta'zir? Bagaimana hukuman sebatan yang ada di dalam ta'zir? Maka dia buat beberapa kesimpulan. Dia kata al-haddul a'la lil-jildi. Dia kata hukuman yang paling tinggi untuk kita lakukan sebatan kepada orang yang melakukan hukuman ta'zir ini, dia kata mengikut mazhab Maliki, dia kata tak ada hak terpulang kepada waliul amr, terpulang kepada hakim. Nak banyak mana terpulang kepada hakim. Tapi dalam hukuman hudud, Allah Ta'ala tak ada berapa. Ni pendapat yang pertama, iaitu mazhab Maliki. Lepas tu pula dia kata di sini pendapat yang kedua yang disebut di dalam kitab tersebut, dia kata pendapat Abu Hanifah. Dia kata paling tinggi hukuman ta'zir ini 9 wa salasuna sultan, iaitu 39 kali sebatan. Dan pandangan yang ketiga daripada Abu Yusuf, iaitu 5 wa sab'un, iaitu 75 kali sebatan. Ni 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, bagaimana mazhab Syafi'i dia sebut dalam kitab ni, iaitu mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Pertama, pendapat yang serupa dengan Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad tadi. Pendapat yang kedua serupa dengan pendapat Abu Yusuf, iaitu berapa tadi Abu Yusuf? Iaitu 75. Pendapat yang pertama tidak ada had. Maka pendapat yang ketiga, setengah daripada ashabus Syafi'iyah, dia kata berapa? Iaitu 5 wa sab'un, iaitu 85. 75 dia tidak sampai kepada 100 kali sebatan. Ni orang panggil sebatan kepada hukuman ta'zir. Kerana sebatan hukuman ta'zir ni dia tak ada had. Dia terseruh kepada kebijaksanaan hakim nak uji berapa. Tapi hudud dia ada dah 100, ada 80, ada 40 dan juga 80. Maka bila kita sebut tentang sebatan, maka kita kena gambar dalam kepala otak kita, sebatan syariah ini berbeza dengan sebatan sivil.
Jauh bumi dengan langit. Jauh, beza terlalu sangat. Beza dia. Mula-mula sekali rotel. Rotel dalam sebatas sivil ni besar. Manakala rotel dalam sebatas syariah, kita boleh buat sama-sama clicking. Clicking kita kecil lah. Ni orang panggil sebatas syariah. Clicking. Boleh kata kecil. Hak kita nak rotel anak kita hak malas ngaji Quran. Hak tu kita rotel. Yang kedua, pakaian. Pakaian sebatas sivil ni bagaimana? Kalau lelaki dalam keadaan bogel. Bogel, telanjang. Hanya dia tutup bahagian depan. Telanjang bogel, tutup bahagian depan. Tetapi sebatan sivil ini, kalau perempuan menutup aurat. Supaya kita tengok orang Tina kita pakai kain kano. Tutup lituk. Kalau orang jantan pula menutup aurat dah. Okey, yang ketiga, cara sebatan dia. Sebatan sivil ni habis dengar. Kalau orang tu kuatlah. Dia tanya kewa tangan tu gak. Boleh bila sosok bulu tiap. Nak koyaknya nyo akak tu. Allahu Akbar. Habis kira siapa nak palai tubuh-tubuh nak rotek. Tetapi sebatan syariah ini dia tak boleh nampak tiap. Dia kena kepik tiap. Dia rotek hak dia akak tu tak boleh lebih parah kepala. Derah kedua tak derah. Kalau perempuan keadaan dia di rotan dalam keadaan duduk, hak syariah ni. Kalulah lelaki dalam keadaan berdiri. Amo tengok dalam YouTube, kita tengok pengalaman-pengalaman yang disebut dalam sebatas CV ni, antaranya amo tengok pengakuan Amin Spring. Hak ada orang panggil band, hak kena igat sebab dada tu, dia kena rotate 10 kali rotate. Sebatas CV. Dia sebelum dia kena tu dia dengar dah bunyi biu. Bunyi orang kena rotate depan dia tu. Bunyi. Dia tak nampak dia bunyi. Dia tak nampak sebab bila dilaksanakan hukum CV ni dia tak boleh nampak. Cuma bunyi biu. Tak ada 10 saat. Siapa dah sebatas yang kedua. Bukan sakit selok. Bukan sakit selok. Nak royaknya kena boleh tengok dah dalam YouTube, boleh tengok dalam, boleh tengok. Nak royaknya sebatas CV. Kalau kena 10 tak tahu dah. Keadaan rupa punggung tu gelar dah kulit. Bukan kulit isi tubik. Nak royaknya zalim tak zalim. Orang panggil sebatan CV. Tetapi sebatan syariah dia hanya nak mendidik. Dia pukul mana? Dia pukul di antara bahu kanan dan juga bahu kiri tengah. Kalau ni tak, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Dalam kes yang terbaru, kita tengok Mahkamah Syariah Terengganu. Ni sebatas tadi, pasangan orang panggil orang yang pertama, dalam masa seminit. Selesai rotel dia, seminit. Pasang orang panggil orang yang kedua, dalam masa 50 saat. Rotel dia tu. Sebab rotel dalam hukuman Islam ini, iaitu dia nak mendidik. Dia nak takdir. Kalau kita fikir dengan akal kita ni, dengan hukuman sivil, dengan sebatas sivil ni, dengan orang tengok tangkuknya, orang tengok gerunya, orang tengok tak berani dah. Kalau orang curi, orang meropok tengok tak berani. Tapi orang curi lelek. Orang curi juga. Orang meropok juga. Orang berzina juga apa. Sedang kalau tengok tu tak saya buat dah. Tapi hukuman Allah Ta'ala ni, walaupun dia kali lagu tu, manusia tak buat dah. Manusia tak geru dah nak buat sebab apa? Sebab sebatan syariah ini adalah sebatan daripada Allah. Walaupun hak manusia buat gerung setara mana kita tengok, tetapi tidak ada rasa gerung kepada orang yang nak curi. Tak rasa gerung bagi orang yang nak buat jenayah, tak ada rasa gerung. Sebab hukuman itu dilakukan oleh manusia, bukan hukuman daripada Allah. Kalau kita kira gak hak syariah ni gak, mesti orang nak suka. Sebab rotel kita gitu je. Tetapi Allah Ta'ala kata, bila melaksanakan syariat Allah, laksanakan hukuman Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala nak buat, maka jenayah tidak akan ada. Sebab tadilah kerana jenayah Islam, kesalahan
ataupun hukuman daripada Allah Ta'ala itu menyebabkan manusia ni rasa takut. Sebab itulah kalau kita fikir dengan logik, kenapa manusia Islam pada hari ni duduk pertikaikan sebatas syariah. Dia tak gigih sebatas sivil. Sebatas sivil tu kak teruk benar dah tu. Dengan tak bangunnya, dengan peselnya, dengan seloknya. Tapi dia tidak pertikai. Kenapa jadi lagu tu? Dalam keadaan bogel, dalam keadaan tak tahu satu, tiba-tiba sebatas syariah dipertikaikan dalam dunia pada hari ini. Ini tidak lain tidak bukan kerana serangan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala nak nampak bahawanya sebatan syariah ni tak betul. Sebatan syariah ni bengis, sebatan syariah ni orang panggil di khalayak ramai ni orang panggil mengaibkan dan juga sebagainya. Tu adalah fahaman-fahaman Islam liberal yang masuk dalam otak orang Melayu Islam. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun an dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jelas pezina perempuan dan juga pezina lelaki mu kena sebab sebanyak 100 kali sebatan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan jangan mu rasa kasihan kepada dia. Mu jangan rasa kasihan kepada dia, mu rasa sia kepada dia apabila kamu melaksanakan syariat Allah. Sianya tengok dia kena reject, sianya ke dia sebab kena kat tangan sebab cu. Tak boleh ada rasa sia, rasa belah kasihan. Allah Ta'ala lari, wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Mu jangan rasa sia, mu jangan rasa orang panggil sedih kerana kamu nak laksanakan syariat Allah Ta'ala. Yang ketiga, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Apabila kamu nak laksanakan syariat Allah Ta'ala, mu kena tunjuk kepada orang ramai. Biar orang ramai tengok, biar orang panggil orang lain tengok, mengambil pengajaran kepada mereka. Sebab itu apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Terengganu, orang panggil dia sebab dalam mahkamah, dia panggil satu orang tengok itu tidak perlu dipertikaikan kerana mengikut syariat, kerana ada nas di dalam Al-Quran. Tak perlu rasa aib, tak perlu rasa sia, tak perlu nak kaji balik. Ada menteri itu kata sebatan di khalayak ramai kena kaji balik. Bisa dia pada Allah. Bisa dia pada Allah. Apa nak kajinya? Allah Ta'ala ayat dia, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ada orang kata, ustaz, mana bu ustaz boleh kiyah dengan ayat tu? Ayat tu ayat berkaitan dengan hukum hudud. Kita belajar dah. Ta'zir ni Allah Ta'ala kata atas hakim. Atas hakim nak buat gana. Bebas, tak ada masalah. Selagi mana tidak bercanggah dengan akidah, tidak bercanggah dengan syariat. Kaedah kata raf'ul hakim tarfa'ul khilaf. Pandangan imam, pandangan orang panggil hakim akan menyebabkan hilangnya khilaf. Kalau nak kira khilaf tak selesai, maka kita kena kembali kepada hakim. Hakim kata boleh dah. Tak secara orang lain tu. Mahkamah Terengganu nak buat lagu tu, kita kena meraihkan kerana itu adalah ra'yul imam. Tak ada masalah. Ni benda-benda lagu ni masuk dalam kepala otak orang Melayu kita, masuk dalam otak Melayu Islam kita. Kerana apa? Dia nak suruh nampak sebatan syariah ini tak betul. Nak suruh orang lesbian ni dia suruh gosok. Gosok, peluk, siung. Nak suruh lagu tu. Ramai weh jadi lesbian apa ni. Sedangkan kalau kita tengok memang pasangan tu memang dia mengaku bersalah. Bukan setakat mengaku bersalah, tetapi kita bagi masa 14 hari untuk dia tarik balik pengakuan dia. Nak royaknya sebatas syariah ni ke? Kalaulah perempuan tadi mengandung, kita akan tangguhkan hukuman tersebut. Mana boleh bedah orang sebab orang. Kalau kita kira dia sebab lagu tu Allah tak jejah anak dalam kandungnya. Peh lagu tu je. Bila-bila garu gatal belakang. Tapi Islam kata
Kalau perempuan ni mengandung, kita kena tangguhkan sebatan dia. Bila kena sebab? 2 bulan selepas dia beranak. Nak royaknya Islam ni gitu mau lalu nyaga. Lepas tu wak mereka cekak lagi. Boleh kedak ni? Boleh sebab kedak ni? Dia kata beres. Mari pula cek go tu beres. Baru boleh laksanakan. Nak royaknya comelnya sebatan syariah. Sebab tu ahli parlimen Marang dia royak kepada kita, kalulah orang bukan Islam dia tahu sebatan syariah hak sebenar, dia yakin orang bukan Islam sendiri akan memilih sebatan syariah. Biar tengok, biar putih ni sebatan sivil, ni sebatan syariah, biar putih. Siapa nak? Siapa nak punggung dia gelap? Siapa nak kulit punggung dia cabut? Tak si berlaku. Tetapi berlakunya kekeliruan dalam masyarakat kita kerana orang Islam sendiri buat keliru kita. Orang Islam sendiri tak si. Orang Islam sendiri buat onak. Maka orang bukan Islam pun nambahlah dia. Tambah. Tu kan masuknya orang Melayu Islam. Kita buh aja nombor tu, buh go ni. Ni nak rayak benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itu hukuman ta'zir ini kita kena serahkan 100% kepada hakim, mengikut budi bicara dia. Dia nak buat gana, terpulang kepada dia. Dan kita kena ingat juga, apabila kita melaksanakan syariat Allah, kita laksanakan hukuman-hukuman daripada Allah Ta'ala, insya-Allah jenayah-jenayah tidak akan berlaku. Apa saja jenayah di dalam ada atas dunia pada hari ini, bukan tak ada undang-undang. Orang buai bayi ada undang-undang dia. Orang gotu semua ada undang-undang. Tetapi pembuangan bayi semakin hari semakin banyak. Mencuri semakin hari semakin banyak. Merokok semakin hari semakin banyak. Kerana undang-undang manusia tidak memberi kesan kepada manusia. Tetapi Allah Ta'ala royak dah. Nak selesai masalah ni, kena kembali kepada syariat Allah. Kena kembali kepada hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru jadi. Masa tu wa qadhafa fi qulubihim ruh. Allah Ta'ala campur rasa takut kepada orang nak curi, orang nak berzina, orang nak rogu, orang nak merokok. Bila dia laksanakan syariat Allah, maka manusia akan rasa takut. Walaupun kita tengok sebatas dia lagu tu sekalipun, kita bagi kita dengan akal kita tidak memberi mudarat. Betul, tidak memberi mudarat. Tetapi Allah Ta'ala campurkan rasa takut kepada hati-hati orang yang buat khianat. Akhir sekali, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Orang dapat beribadat dengan comel, beribadat dengan baik, hidup dalam suasana yang baik, maka lagu itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Learning berlaku masalah, gapo-gapo masalah, kita kembali kepada undang-undang manusia. Kita tak dengar undang-undang daripada Allah, kita tak mikir cara Allah. Almarhum Tok Guru kata, kita kena mikir cara Allah, jangan mikir cara kita. Kalau kita mikir cara kita, jadi lagu ni. Tapi kalau kita mikir cara Allah, Allah Ta'ala rakyat dia berzina, rejek. Orang curi ke tangan. Orang panggil minum arak, kena sebab. Orang tu mikir cara Allah. Hak berlaku masalah ni kerana kita mikir cara kita. Ibaratnya kereta kita penuh. Bila kereta kita penuh, kita pergi kedai pomel. Pomel kata, oh karburetor ni penuh. Kita kata, bukan karburetor ni. Golai penuh, tayar penuh. Ada kepala dengan pomel. Bisa kita kau bisa pomel. Maknanya kita tak dengar. Orang panggil orang sebenar. Pomel kereta dia tahulah penuh dapur. Di depan lagi dah pomel, bukan karburetor ni, god ni. Pomel kata gelai, kita yak gelai. Tak selesai. Akhir sekali nak amat kelik. Gitu juga undang-undang Allah. Allah Ta'ala wayak dah, molek-molek dah. Gini. Tapi bila kita tinggal, maka berlakulah masalah sebagaimana yang kita tengok pada hari ini. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhir sekali. Sebab itulah kita bersungguh sangat nak, orang panggil nak pindah akta mahkamah syariah. Kita nak pindah orang panggil akta mahkamah syariah ni sebab ni lah. Sebab kita nak biar kita boleh menghukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau kita ingat khutbah kita 2 minggu lepas, saja baca khutbah kita hak sempena dengan merdeka. Ingat tak?
khutbah yang kedua. Gapo? Hak panel maik rakyat kita. Amo ingat siapa hari ni? Sebab segak tak khutbah tu. Kena atas motek. Kalaulah Malaysia ni merdeka 61 tahun. Malaysia sudah merdeka. Kita kena tengok agama Islam menjadi agama persekutuan. Gapo hak negara kita buat untuk meyakinkan, untuk menguatkan agama Islam itu sebagai agama orang panggil persekutuan. Gapo hak negara kita buat? 61 tahun dah merdeka. Dan kita tahu agama Islam menjadi agama persekutuan, termaktub di dalam perlembagaan. Gapo hak negara kita buat untuk memertabatkan agama Islam menjadi agama persekutuan? Sebagai contoh, bidang mahkamah syariah. Orang yang pergo binatang, akta hidupan liar. Akta hidupan liar dan juga binatang liar. Apabila kita ditangkap, pergo gini, kau pergo binatang apa pun, tiba-tiba berigak, berapa kita kena denda? 100,000 riyal. Ingat je? 100,000 riyal. Tiba-tiba orang yang minum arak, denda dia berapa? 9,000 riyal. 3 tahun penjara, 9,000 riyal, 9 kali sebatas. Mahal gini pada orang. Mahal gini pada orang. 100,000. Tiba-tiba orang minum arak, orang mencuri, 9,000 yang kena bayar. Ni orang panggil akal tak betul tu. Mahal binatang pada nyawa manusia. Bunuh orang 355 je, 3,000, 9 tahun penjara, 9 kali rotan, 9 sebatas. Ni benda-benda lagu ni. Kalau betul-betul Malaysia ni merdeka, betul-betul agama Islam menjadi agama persekutuan, kita kena buat sesuatu. Biarlah agama Islam ni betul-betul agama persekutuan. Betul-betul kita buat biar agama Islam ni menjadi agama yang orang panggil digeruni, menjadi agama yang boleh memberi penyelamat kepada semua agama-agama, semua bangsa-bangsa yang ada dalam negara kita. Sebab itulah kita berusaha pada hari ini untuk pindah akta mahkamah syariah. Kita tahu nak laksanakan hudud ni payah. Tetapi ulama kata, ma la yatraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh buat belaka, kita buat sikit-sikit tak apa. Mengikut kudrah hak kita ada, mengikut kemampuan hak kita ada, kita buat dengan qadar kita. Jangan pula kita menjadi penghalang, menjadi orang yang orang panggil hak condemn. Nak laksanakan syariat Allah, kita jangan jadi orang lagu tu. Jadi orang yang duduk gelewak. Orang panggil orang duduk akak rumah. Kita duduk nonde. Dah lah akak rumah tu malah duduk nonde pula. Kau dan nak menyebabkan rumah tu jadi berat. Kita duduk akak rumah ni, nak pindah. Dia pergi nonde pula. Oh ni hak ni. Lekat kaki lah perut kan. Jadi sebab itulah hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sempena dengan orang panggil hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita nak negara kita ke arah negara yang baik. Baik tu bagaimana? Iaitu pelaksanaan Islam secara menyeluruh. Bagaimana cara dia? Kita pakak-pakak fikir. Kita lah ni kita kena tahu ancaman kita iaitu kepada 4 perkara. Agama Islam menjadi agama persekutuan. Yang kedua, hak keistimewaan raja-raja Melayu. Yang ketiga, hak keistimewaan orang-orang Melayu. Dan yang keempat, bahasa Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Ni orang panggil 4 asas ini, lah ni diserai. Diserai, dibuat macam-macam untuk meruntuhkan 4 perkara yang ada di dalam perlembagaan. Kalau kita tak sedar lagi, kalau kita duduk saja lagi, maka orang-orang lagu ni dia akan ambil tempat, dia akan merosakkan keempat-empat tonggak utama ini, maka hancurlah Islam. Sebab itulah kita pakak-pakak berdoa dan juga berusaha supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita dan memberi kesedaran kepada kita untuk kita mempertahankan agama sehingga mana kita syahid sebagaimana Asy-Syahid Abdul Qadir Audah dan juga Asy-Syahid Said Qutb yang kita belajar dalam kitab dia Tafsir fi Zilalil Quran, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita, memberi kerahmatan kepada kita, kerana hidup kita siang malam duduk fikir bagaimana nak mempertahankan Islam, memberi kesedaran kepada manusia berkaitan dengan kena wajib menjaga Islam dalam negara kita, dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Amo rasa cukup dah. Hak ni pun
lewat dia. Oh, duk tengok je, pas tengok dua pintu, tengok dua muka dia. Muka je dengan muka pintu. InsyaAllah mudah-mudahan meminta maaf banyak sebab ambil masa sikit pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkatan dan juga kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.